Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung balik muzakarah Risalah Kifayatul Mubtadi. Itu kita berhenti ke surat 22. Betul tak? Ya? 20. Ke surat 20. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Muka surat 20, baris kelima pada bawah. Ke-11, wajib kita percaya dan i'tiqad. Wajib kita beriman. Wajib di atas tiap-tiap kita ni berpegang teguh dalam hati kita bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Situ. Jadi kita dah bincang 10 sifat. Malam ni kita masuk sifat yang ke-11, iaitulah sifat sama. Wajib di atas tiap-tiap kita kena beriman, teguh dalam hati kita di diri Allah Ta'ala tu ada sama. Artinya arti sama mendengar atau pendengar. Jadi kita terjemah ikut kitab Baqaratul Aman ni, sama artinya pendengar. Itu sifat. Sama dengan mana ismi, pendengar. Maka tugas takluk sama tu mendengar. Muta'alaq sama iaitulah kedengaran. Sifat pendengar, dapat mendengar, maka nyata kedengaran. Sifat takluk muta'alaq, sifat pendengar. Takluk tu tugas, kerja sifat tu mendengar, maka hasilnya kedengaran. Itu sama dengan makna muta'alaq. Habis. Baik. Jadi sama artinya pendengar. Macam mana kita nak beriman? Iaitu sama. Iaitu sifat pendengar, satu sifat yang ada. Wajib kita yakin sama ni memang ada di diri Allah Ta'ala. Kalau contoh dengan makhluk ni, sejuk memang ada di ais, panas memang ada di api. Sama Allah Ta'ala memang ada di diri Allah Ta'ala. Itu wajib kita beriman. Lagi qadim, sedia, bukan baharu. Yang berdiri, yakni yang ada sama itu pada zat Allah Ta'ala. Baik, ini cara kita beriman. Adanya sama di diri Allah. Sama Allah Ta'ala sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal, tak binasa. Macam mana sama Allah Ta'ala?
tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat sama Allah Ta'ala yang sebenar, tak dapat seorang pun ketahui. Walaupun tak dapat ketahui, tetapi tetap seperti yang tersebut. Memang ada sama di diri Allah Ta'ala, memang sedia, memang sempurna, memang sama Allah tak sama dengan makhluk, dan memang mesti sama Allah Ta'ala itu kekal, tak binasa. Macam itulah kita pegang di hati kita. Adanya sama di diri Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal, tak binasa. Itu wajib kita beriman macam tu. Baik, itu sifat sama. Jadi ni kita nak pindah pula kepada tugas dia. Apa tugas sama? Apa kerja sama? Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat itulah sifat sama. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar, maka tugasnya dapat mendengar. Yakni mendengar tu nyata baginya, bagi Allah Ta'ala sekalian perkara yang ada. Allah Ta'ala dengar semua perkara yang ada. Sama ada perkara itu khadim, Allah dengar. Seperti zat dirinya dan sekalian sifat-sifatnya Allah Ta'ala, Allah dengar. Sifat yang ma'ani. Ataupun perkara yang ada itu baharu, seperti sekalian alam ini, Allah mendengar semua perkara. Baik. Jadi sama dan basar sama tugasnya, iaitulah sama mendengar benda yang ada, basar melihat benda yang ada. Tak sama dengan kita. Kita sifat pendengar kita baru. Yang kedua, sifat pendengar kita tak sempurna. Dan yang ketiga, sifat pendengar kita ni binasa. Dan samak kita ni ada syarat-syarat dia. Samak kita dengar benda hak suara ya. Tu pun suara tu kena kuat. Kalau pelan tak dengar. Tu pun kena dekat. Hak jauh kita tak dengar. Maka samak kita tak sama dengan sama Allah Ta'ala. Tak sama. Sama Allah Ta'ala sedia, hak kita baharu. Sama Allah sempurna, hak kita kekurangan. Sama Allah Ta'ala kekal, yang kita akan binasa. Kadang-kadang tak dan mati lagi tak dengar dah. Oleh kerana tuli nama dia. Bengang telinga kita menyebabkan menjadi sakit, ataupun dinamakan pekak ataupun tuli. Baik. Jadi kita dengar makhluk ni dengan sifat pendengar. Macam mana sifat pendengar kita pun wallahu alam tak dapat kita ketahui. Ada sifat pendengar di gegenang telinga makhluk, dengarlah kita. Kalau tak ada sifat tu, ada telinga pun tak boleh dengar. Kerana tak ada sifat pendengar. Macam orang yang pekak, dia ada telinga, ada gegenang telinga, ada cuping telinga, tapi pasal apa tak dengar? Kerana di orang tu tidak ada sifat pendengar bagi dia. Kadang-kadang ada rosak, kadang-kadang ada hilang. Gitu. Baik. Jadi alhamdulillah Allah letakkan sifat pendengar tu di diri kita, maka dapatlah kita mendengar. Allah Ta'ala ada sama, tapi tak macam kita. Dan Allah Ta'ala dengar semua perkara yang ada, sama ada benda khadim ataupun benda yang baharu, semuanya Allah dengar. Sama ada suara kah, hak tak ada suara kah, Allah dengar. Pasal apa? Kerana kita tak boleh ingkar apa yang dikhabarkan oleh Rasul kepada kita. Macam mana? Satu hari Nabi berjalan di satu perkuburan, tiba-tiba Nabi singgah dan berdoa. Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, ketahuilah mayat ni tengah diazab oleh Allah Ta'ala. Sahabat tanya, ya Rasulullah sebab apa?
Rasulullah jawab, kerana dia tak semayang. Jadi sahabat pun pelik lah. Dia ni duk semayang tak tinggal, jemaah lagi. Tiba-tiba Rasulullah kata dia tak semayang. Oh, rupanya dia semayang dalam keadaan dia tak suci. Dia kencing, dia basuh tak habis. Dia basuh tak elok. Oleh kerana tu tak sah semayang. Lalu Nabi doa kepada si mati tu. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Lalu Rasulullah ambil pelepah tamar, pacak di kubur tu. Selagi mana pelepah tamar tu hidup, tak kering, tak mati, maka pohon tamar itu memohon istighfar, keampunan kepada si mati itu. Kita dengar tak? Tak. Tapi Rasulullah bagi tahu, wajib kita beriman. Begitu juga anggota kita ni akan bercakap di hari akhirat. Al-yaum, ini hari, iaitulah hari kiamat. Ma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita tu di hari akhirat kena katuk, tak boleh bercakap. Yang akan bercakap anggota-anggota kita. Tangan bercakap, kaki bercakap, mata bercakap, telinga bercakap, hidung bercakap, perut bercakap. Cakap lagu mana mulut tak ada, lidah pun tak ada. Telefon kita pun tak ada lidah, tak ada mulut. Radio pun tak ada lidah, tak ada mulut. Cakap apa tu? Telefon, televisyen, komputer, tak ada lidah, tak ada mulut, tapi boleh bersuara. Hak ni hak Allah buat, tak pelik. Tak pelik. Binatang bercakap, tumbuhan bercakap, batu bercakap. Benda-benda hidup ni berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita dengar tak? Tak. Tapi Allah dengar tak? Dengar. Tu maknanya dengar semua benda ada. Tak nanti suara. Tak nanti suara. Begitu juga sendi-sendi kita ni sabit dalam hadis 360 sendi. Apa dia sendi? Tiap-tiap hak boleh bergerak. Ni sendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni 2 sendi. Hak boleh kita ni bergerak ni orang panggil sendi. Tiap-tiap hari dia tuntut kepada kita ni supaya kita ni, tuan badan ni, buat kebajikan untuk dia sama. Kalau sedekah sehari sekupang 360 sendi, kena berapa? RM36. Betul tak? RM36 kan 360? RM36. Kalau RM1, RM360. Kena buat kebajikan kat dia. Tak payah lagu tu. Sembahyang 2 rakaat sunat, kita telah memberi hak kebajikan kepada sendi-sendi kita. Tu kalau kita belajar lagi akan datang, jumpalah benda-benda ni. Jadi kita dengar ke sendi kita ni duk cakap minta kat kita, wahai Tuan, buatlah kebajikan kepada saya. Tak dengar. Tapi wajib kita beriman benda-benda tu, iaitulah benda sam'iyat yang dikhabarkan oleh Rasul, wajib kita beriman. Jadi Allah Ta'ala dengar semua benda ada, sama ada yang qadim ataupun yang baharu, yang suara, yang tak suara, semua Allah Ta'ala dengar. Berbeza kita dengar benda hak suara aja, tu pun dia kena suara kuat. Kalau pelan kita tak dengar dah, tu pun kena dekat. Hak jauh kita tak dengar. Jadi tak sama-sama Allah dengan kita. Sama Allah sempurna dan tak sama dengan kita. Tu Allah Ta'ala dengar, yakni nyata sekalian perkara yang ada. Sama ada benda tu qadim Allah dengar, ataupun benda yang ada itu baharu, Allah Ta'ala mendengar. Habis itu. Maka sekiranya perkara yang ada itu qadim, diri Allah dan sifat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dengar, yakni nyata baginya, bagi Allah Ta'ala itu, bagi semua itu pada qadim, iaitu pada azali dan azali. Bila Allah Ta'ala dengar benda qadim, yakni ketika azali lagi, bukan baru.
Sama Allah Ta'ala ni dengar bukan baru, sejak daripada azali lagi. Azali tu Allah dengar apa? Yakni dengar perkara yang qadim. Dan sekiranya perkara yang ada itu baharu, maka Allah Ta'ala dengar, yakni nyata baginya, bagi sama Allah Ta'ala itu ketika baharu. Allah dengar benda baru ketika benda baru tu ada. Inilah dikatakan takluk sama tanjizi hadis. Dengar benda qadim, namanya takluk sama tanjizi qadim. Ni ilmu tambahan. Dengar benda baharu, takluk sama tanjizi hadis. Itu ilmu tambahan. Hak tadi fardu ain, wajib kita beriman Allah ada sama, sempurna, sedia, tak sama dengan makhluk kekal. Dan dengar semua perkara tu wajib kita beriman secara fardu ain. Sebab apa? Sebab ada nas, wa huwas samiul basir. Dialah Allah Ta'ala yang ada sifat sama dan basar. Wajib kita beriman. Dengar benda qadim, namanya takluk sama tanjizi qadim. Ni ilmu tambahan. Dengar benda baru, namanya takluk sama tanjizi hadis. Habis dekat tu. Maka tiada ada satu perkara yang tiada didengar, yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan sama ini. Tak ada satu benda hak Allah Ta'ala tak dengar. Tiap-tiap benda ada, tentu Allah dengar. Tu tak ada yang berbisik 2 melainkan 3. Tidak ada yang berbisik 4 melainkan 5. Kita bisik 2 ya, tapi tentu Allah dengar. Tu kita kena jaga. Kita buat yang ketaatan, tak boleh buat perkara-perkara kemaksiatan. Walaupun perkara mungkar itu, walaupun kita bisik 2, tetapi bukan 2 saja, tentu ada yang ketiga, iaitu Allah mendengar. Itu sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, kita ni beradab dengan Allah Ta'ala, melaksanakan kewajipan yang taat, sama ada zahir ataupun batin, sama ada di depan orang ramai pun sama. Kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala, ataupun kita ni 2 orang, sama kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Walaupun kita ni seorang, sama kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala. Maknanya kita ni kena taat kepada Allah Ta'ala. Ilmu Allah tahu, tentu dah. Sama Allah dengar, tentu dah. Basar Allah lihat, tentu dah. Maka jalan mana kita ni nak lari daripada perintah Allah? Tak boleh. Hak wajib kena buat, hak haram kena tinggal. Yang wajib kalau kita tak buat, kita ganti balik. Yang haram kalau kita terbuat oleh kerana lemah iman dan nafsu kita ni, mengikut hawa nafsu, maka kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni kadang-kadang terlupa, lalai. Tahu Allah Ta'ala dengar, tapi kadang-kadangnya kita berkata-kata, contohnya kita berbisik di antara 2 orang di atas perkara yang tak sebenar. Allah Ta'ala dengar. Maka apabila ada iman, kita sedar balik, Allah Ta'ala bagi kita sedar, maka kita bertaubat, minta maaf kepada orang yang kita buat salah itu. Salam dengan dia, aku minta maaf lah dengan hang, sikit sebanyak apa-apa kesalahan, mohon maaf. Tak apa dah, bagi mazhab kita Syafi'i, tak payah umum, tak payah sebut secara tafsil pun tak apa. Kita minta maaf secara umum. Tambahlah ni lagi mudah, ada WhatsApp dan seumpamanya. Nak tidur, kita hantar WhatsApp dekat dia, aku minta maaf lah kat hang sikit sebanyak. Dia tanya kita, hang buat apa kat aku? Tak tak usah duk kira lah apa pun, maaf lah. Hak zahir, hak batin, tak apa dah. Supaya selesai kita tu dengan orang yang kita buat salah. Habis itu. Baik. Takut nak jadi tak elok, tak payah detailkan apa yang kita buat. Jadi kita kata, aku kata kat hang, sabit lah, dia jadi panjang. Dia jadi kot lain. Orang ni macam-macam.
Kadang-kadang hak mudah maaf, kadang-kadang payah maaf. Macam tu. Tu Tok Uwais Saleh kata, banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyaklah ragam. Macam-macam perangai. Ada hak mudah maaf. Ada. Bagi orang arif, dia tak peduli apa. Tak apa. Lagu mana pun tak apa. Puji pun tak ada rasa apa. Kata pun tak apa. Hak tu senang lah. Sebelum kita ni minta maaf, dia maaf belakang dah kita semua ni. Lagu tu mudah. Lagu tu mudah. Baik. Dan sekiranya perkara itu baharu, maka Allah Ta'ala dengar, yakni nyata baginya baharu. Itulah dikatakan takluk sama yang tanjizi hadis. Ini kita baca dah. Maka tiada ada satu perkara yang tidak ada satu perkara yang ada yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi jalan mana kita ni nak buat maksiat? Tak boleh. Walaupun kita rancang dua orang benda-benda kemaksiatan, tetapi Allah Ta'ala dengar. Lepas tu nak buat mana? Contohnya dia ni makan. Kalau bersembang Allah dengar lah, kita tulis. Nak buat maksiat tak payah sembang, kita tulis WhatsApp. Allah tengok, Allah tahu. Siapa tu? Maka tiada ada satu perkara yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan sama. Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Mesti Allah Ta'ala dengar, sama ada perkara itu bersuara ataupun tidak bersuara. Dan wajib kita tiap-tiap orang beriman, percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan pendengar, iaitu tuli. Allah tak tuli sekali-kali. Allah tak pekak sekali-kali. Dalil di atas yang demikian itu, Allah Ta'ala mesti ada sama, tak pekak. Firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim. Itu dia. Innallah, hanya sesungguhnya Allah Ta'ala, taukid. Memang sebenar Allah Ta'ala tu sami'un alim, bersifat dengan pendengar, lagi amat mengetahui ia. Allah dengar dan Allah tahu. Ayat ni memada dah kalau kita ni nak jadi hamba Allah Ta'ala yang benar. Jalan mana kita nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala? Allah dengar, Allah tahu. Allah dengar dan Allah tahu. Lepas tu kita nak rancang hak kemaksiatan, contohnya rancang nak mencuri ke, rancang nak berzina ke, na'udzubillah. Allah tahu, Allah dengar. Tak boleh. Walaupun orang tak tahu. Manusia kita boleh bohong, tetapi Allah Ta'ala kita tak boleh bohong. Apabila ayat-ayat yang macam ni saya ingat, apabila ziarah ulama-ulama yang arif billah. Contohnya, satu masa tu saya pergi ziarah almarhum Pak Sumit Bacok, Kelantan. Mati dah. Dia bercakap ni dengan hati dia, bukan dengan nafsu dia. Kebetulan saya pergi ziarah tu, ada seorang anak muda duduk depan dia, minta almarhum Pak Sumit Bacok ni nasihat kepada pemuda tadi. Dia cakap sikit lah, kita ni kalau ada salah silap bertaubatlah. Budak tu teriak terisak-isak sampai keluar hingui. Semua bercakap taubat. Tapi kalau orang yang hati dia betul-betul,
makrifahnya kepada Allah, hatinya hidup dengan mengingati Allah Ta'ala, dia bercakap terus pak orang yang dengar tu tung dalam hati dia. Teriak budak tu sampai beringui. Ni kita duk dengar innallaha sami'un alim, tak ada siapa. Itulah keadaan hati kita. Tapi kalau orang yang hati elok, kalau orang yang hati hidup, kalau orang yang hatinya bersama mengingati Allah sentiasa, apabila baca ayat-ayat macam ni, maka dia akan jadi spark. Hati dia tu akan rasa mesra, takut kepada Allah Ta'ala. Itulah setengah daripada setengah pengajian Pak Sumit tu. Kalau dia baca kitab Ikam, ada hak pensan pun ada. Bukan buat-buat, memang sungguh. Orang panggil jazbah. Spark. Bukan buat-buat. Kalau buat-buat haram, dosa. Orang panggil riak. Orang panggil buat-buat, tak boleh. Tu sifat yang salah. Ni bukan buat-buat. Tok guru baca tu Allah, boom. Kadang-kadang hak pensan pun ada. Tu orang yang hati dia dengan Allah Ta'ala tu berhubung, sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Kita maksiat banyak tu tak rasa apa. Bukan kata ke orang lain, diri kita, diri saya sendiri. Tu almarhum tu saya, Baba Husin Dalam, dia kata mengajar ni jangan buh orang, buh hati kita. Hak tak kena tu kita baru kena. Kalau duk buh orang, kalau kita duk bubuh orang sedia, orang lain lah tak kena, kita kena sedia. Salah. Padahal kita tak kena. Tu Tok Guru Baba Husin Pondok Dalam Fatani, dia kata mengajar ni pukul hati kita, buh hati kita, pukul hati kita ni hak tak kena. Baru jadi. Jadi saya duk jumpa ulama ni sepanjang hak saya duk hidup ziarah sana ziarah sini ni. Yang pertama almarhum Pak Sumit Bacok, yang kedua almarhum Baba Husin Pondok Dalam. Dia bukan melakon-melakon nak baca kitab teriak, sebut syurga teriak, sebut neraka teriak, sebut pahala teriak, sebut azab teriak, sebut azab kubur teriak. Bukan kata baca kitab tasawuf, baca kitab fiqh pun teriak. Lembutnya hati dia. Itu almarhum Baba Husin Dalam Fatani Darussalam. Payahlah nak cari macam ni. Kebanyakan anak murid boleh tiru gaya tok guru dia. Tapi kalau orang-orang macam ni nak tiru tak boleh, pasal teriak bukan boleh buat-buat. Dia teriak sungguh, kadang-kadang berhenti dekat-dekat seminit. Teriak. Nak minum ayak teriak. Pasal apa? Pandang kepada nikmat, bukan pandang ke ayak. Kita tengok ayak, nampak botol, nampak gelas, nampak ayak. Orang arif pandang ayak, ingat nikmat Allah Ta'ala. Kalau aku minum setitik ni, kalau Allah Ta'ala tak izin, azab. Setitik ni hak Allah Ta'ala bagi ni, boleh syukur ke tak? Tu dia teriak. Tu orang-orang yang arif. Apabila baca ayat-ayat macam ni, mesti mereka akan nangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu amat mendengar, lagi pula amat mengetahui. Innallaha sami'un alim artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mendengar dengan sifat sama, lagi amat mengetahui dengan sifat ilmu. Jadi elok. Macam kita puasa bulan Ramadan nak mai dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti umat yang terdahulu, dengan puasa itu pasti takwa. Jadi kalau kita ni Allah Ta'ala bagi iman, duk seorang, orang tak ada, makanan penuh di dapur, makan tak? Tak. Pasal apa? Walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Tu Allah Ta'ala beri puasa ni kepada orang yang beriman.
Berhenti dulu azan, kita sambung sikit, kita berhenti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Atau dalil atas demikian itu ke surat 22 baris yang kedua. Atau dalil atas yang demikian itu mesti Allah bersifat dengan sama, tak pekak, tak tuli, iaitulah baharu alam ini. Yang tadi dalil Quran namanya dalil naqli. Kemudian dalil akal namanya dalil akli. Dalil Quran innallaha sami'un alim. Dalil akal pula iaitulah kita fikir mesti Allah ada sama, tak pekak. Pasal apa? Kalau pekak membawa kepada kekurangan. Kalau kekurangan, alam mesti tak ada. Kalau Allah Ta'ala pekak, tentu alam ni pun tak ada. Mustahil. Alam ni ada. Pasal apa ada? Kerana Allah yang bersifat dengan kesempurnaan yang menjadikan alam ni. Di antara sifat kesempurnaan sama.
Baik. Itulah dalam kitab-kitab Arab. Dalam samak basar kalam ni, yang kuat nisbah dalil tu, yang kuat paling kuat nisbah dalil Quran. Mana dalil samak basar? Wa huwa samiul basir. Mana dalil kalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Pasal apa? Takut dikelirukan pemikiran kita oleh iblis. Kita kata apa masalah kalau orang bisu pun boleh buat kerja, orang pekak pun boleh buat kerja. Kalau Allah Ta'ala pekak, takkan tak boleh ada alam ni. Maka kita tolak. Kita kata kalau orang tak apa pekak, sebab kekurangan itu tak mustahil bagi orang. Tetapi Allah tak boleh pekak sekali-kali, kerana mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Kalau ada kurang sikit, yang alam ni semua tak ada. Mustahil. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan kesempurnaan, kamalan. Tidak ada kekurangan. Dalil dia yang kita bincangkan tadi, innallaha sami'un alim. Jadi Allah Ta'ala tak boleh pekak. Mana bukti? Adanya alam. Kalau pekak, alam ni semua tak ada. Baik. Ke-12, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan basar, artinya melihat ataupun pelihat. Nah, samalah basar dengan sama. Sama pendengar, basar, pelihat. Tugasnya sama. Sama mendengar benda ada, basar melihat semua benda ada. Sama dengar benda qadim, dengar benda baru. Basar lihat benda qadim, lihat benda baru. Sama. Habis. Jadi kita berhenti sini dulu lah. Kau baca lagi pun panjang. Kadang-kadang lepas kuliah tu, kadang-kadang orang ajak minum, saya pun pergi minum lah. Dia kata, Ustaz, kuliah ni takat pukul 9 ni. Kalau lebih tu, tak masuk dah. Hak sakit orang. Gagah duk. Nak makik malu ni kita. Ada pakcik-pakcik. Hak kata ni orang lok minyak. Saya biasa sembang dengan dia. Banyaklah macam-macam lagi lah. Ada yang sakit lutut. Ada yang kata kami tak dan makan, saya nak beli makan. Macam-macam lah kerja. Jadi kita berhenti dulu dah. Supaya saya pun tak letih, tuan-tuan pun tak rugi. Kalau tak, kita ni dah lengah dah. Dengar pun tak masuk dah. Mama duk kata pula dalam hati, apa dia tak reti ni. Tu dia orang muda lagu tu. Macam-macam. Baik. Jadi kita berhenti situlah. Saya mohon maaf. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Jadi alhamdulillah, seronok main Masjid Badar ni. Tak boleh jumpa orang lama, tuan imam kita. Doa supaya dia panjang umur, sihat. Payah nak boleh Tok Imam ni. Suara pun sedap. Payah. Tu Syekh Roslan. Dia kata, kalau Syekh Roslan ni pencin, dekat pencin ni, siapa pula pun tak tahu lah. Payah pun nak cari macam dia. Macam itulah juga Tok Imam Masjid Sultanah. Tang suara tu payah cari. Ada hak nak boleh jadi imam, boleh jadi belakang. Tapi hak suara tu, hak lemak, hak sedap, payah nak cari. Ni bukan jet apa. Orang panggil tahaddus bin ni'mah. Membilangkan akan nikmat yang Allah Ta'ala kurnia. Kita doa panjang umur, sihat. Begitu juga kita panjang umur, sihat, dan dipelihara oleh Allah Ta'ala zahir dan batin. Ditetapkan iman, ditambahkan iman, diistiqamahkan iman kita, dan kita ni dijauhkan daripada segala keburukan fitnah dunia dan akhirat, terutamanya fitnah akhir zaman. Habis itu. Kita orang mengaji ni tak apa kalut sangat sehari dua ni. Tapi kalau tak mengaji, dia kerja tanya, macam mana ustaz ni, keling ustaz ni? Malas nak jawab lah. Mengaji tak gaduh keling lah. Apabila kita mengaji, kita faham hak mana kita nak bawa. Misalnya
Hak ni klaim kawan ni, hak ni klaim kawan ni. Macam mana? Kadang-kadang hak fikrah lain-lain, kadang-kadang satu fikrah pun bertemu. Nah, kita tak usah klaim lah, kita ni nak mati. Kita belajar, kita faham cara kita amal cara kita, duk cara orang tua-tua. Macam mana hak orang tua-tua bawa kitab sebut, macam itulah pegangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.